بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق من رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين ومنعم الشاكرين وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سبحانك اللهم خير مؤلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى هاديا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bersama di rancangan Al-Kulliyah di TV3 yang disiarkan pada setiap hari Jumaat. Mudah-mudahan perkongsian kita pada ketika ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk membincangkan tentang tajuk gadget menjaga anak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala menyebutkan bahawa anak adalah suatu anugerah dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan amanah mesti dijaga sebaiknya, terutama sekali kalau perkara itu bukan milik kita. Anak itu bukan milik kita, tetapi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Anak yang dididik dengan didikan agama yang sempurna nanti akan melahirkan generasi yang disebut sebagai generasi Rabbani, yang kenal akan Tuhannya, memberi manfaat kepada masyarakatnya, yang nanti akan membawa kebahagiaan pada dirinya, pada keluarganya, masyarakat dan pada negara. Demikian kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana Al-Quranul Karim memberi suatu panduan dan contoh untuk kita teladani. Nabi Ibrahim alaihissalam punyai seorang anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Setelah lama ditinggal kerana urusan dakwah, kemudian kembali berjumpa dengan Siti Hajar dan anaknya Ismail yang ketika itu masih lagi kecil tetapi sudah boleh kenal akan ayahnya, bermesra dengan ayahnya. Masya Allah, bayangkan sahaja, sudah lama pergi meninggalkan anak dan isteri, kemudian balik dalam keadaan sedikit masa sahaja. Itulah dia masa untuk bermesra. Di ketika masih dahagakan kasih sayang daripada seorang ayah dan masih lagi haus dengan belayan kasih sayang seorang ayah dan inginkan kemesraan suara rindu daripada anak, ketika ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan akan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Kita kalau menyembelih lembu dan kerbau tak apa, 10 ekor pun tak apa. Nah, kambing 40 ekor pun tak apa. Tapi kalau anak sendiri, no way. Tetapi Masya Allah, Tabarakallah, demikian. Cuba kita lihat Nabi Ibrahim punyai tarbiyah dan manhaj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermesyuarat dahulu dengan Nabi Ismail alaihi salam. Demikian pedoman kepada kita, walaupun kita sebagai seorang ayah
Anak kita masih kecil, demikian kaum ibu, anak kita masih kecil, dalam perkara yang tertentu sangat bagus untuk kita bermesyuarat, berbincang dengan anak-anak kita. Ini ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, menceritakan tentang mimpi baginda 2 malam berturut-turut. Lalu beliau mengatakan seperti yang dikhabarkan di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan mimpinya kepada anaknya Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail yang kusayangi, Pok melihat dalam mimpi bahawa ayah menyembelih kamu. Fanzur madza tara, cuba kamu lihat apa pandangan kamu. Ini Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia mengatakan, wahai ayahku yang kusayangi, buatlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Lihat, Nabi Ismail tidak mengatakan, wahai ayah, buatlah apa yang engkau mimpikan. Tetapi yang dikatakan oleh Nabi Ismail, wahai ayah, buatlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan lihat aku di kalangan orang-orang yang sabar. Jawapan daripada seorang anak yang belum sangat mengerti tentang hukum hakam, tapi mendapat didikan yang sempurna daripada ayah dan ibunya. Demikian, Masya Allah, Tabarakallah. Orang zaman lah ni boleh kan? Kalau kita tanya dengan anak kita, Pok nak sembelih ni, bakal lari habis. Ni Nabi Ismail alaihissalam, Masya Allah, Tabarakallah. Satu. Hadirin yang dimuliakan Allah, Sayyiduna Mu'ad dan Sayyiduna Mu'awwidh bin Afra adalah sahabat Nabi yang masih kecil tetapi sudah berakal. Suatu ketika dalam suatu peperangan, Sayyiduna Mu'ad ibn Afra berjumpa dengan Sayyiduna Abdurrahman bin Auf dalam satu peperangan. Ya ammu, wahai pakcik, sebab mereka kecil lagi. Di kalangan yang ada di sini tentera-tentera kufar, siapa yang namanya Abu Jahal? Aku ingin bertemu dengannya. Ditanya oleh Sayyiduna Abdurrahman bin Auf, kenapa kamu bertanya sedemikian? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Fakhrul dalam segmen Sunnah Sana Sini. Dah lama kita tak jumpa dalam segmen ni kan. So hari ini saya bersama dengan kawan baru saya, namanya Syah. Orangnya pun handsome, bergaya, hobinya suka melayari internet ni Syah. Syah, tengok apa ni Syah? Ni lah, ada seorang artis ni, mentang-mentang baru berhijrah, semua benda dia nak cerita kat orang. Macamlah dia seorang je yang berhijrah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa? Aku siapa? Buka. Lah, kau bagi tahu lah nama. Izzat. Assalamualaikum. Izzat. Sihat kan? Alhamdulillah. Dari mana? Dari rumah. Rumah. Izzat, nak pahala lebih tak? Pahala lebih. Pahala sunnah Nabi SAW. Ada satu cerita tau, zaman Nabi, seorang sahabat datang rumah Nabi, namanya Jabir bin Abdullah. Datang rumah Nabi, dia ketuk pintu rumah Nabi. Bila ketuk pintu, Nabi dalam rumah, Nabi tanyalah, man zat? Siapa tu? Jawab Jabir, ana, aku ataupun saya lah kan. Nabi jawab apa? Nabi kata, ana. Maksudnya aku macam itulah kan. Ka'annahu karihaha, macam Nabi tak berapa selesa dengan jawapan tu. Ini sunnah Nabi SAW. Nabi nak ngajar kita, kalau kita datang rumah orang ke, pejabat orang ke, bilik orang ke, bila kita ketuk pintu tu, orang dalam tanya siapa tu, kita kena jawab dengan jawapan nama kita. Kan? Macam kita kata Izzat ataupun Mila, Talib, Jaafar, Muhammad, supaya dia menggambarkan kepribadian orang yang datang tu. So ini dia melibatkan keselesaan kan, melibatkan hubungan
Dan insya-Allah walaupun kancing macam mana pun kita kena buat nampak macam simple, tapi insya-Allah dia merapatkan lebih lagi hubungan kasih sayang di antara saudara kita. Betul tak? Betul tak? Betul. Syam, betul Syam? Betul. Main betul je. Ni Khalid sangat ni apa Syam? Inilah tengah nak sekolah kan dia ni. Komen bagi dia ingat sikit ni. Komen apa Syam? Bab komen cuk. Bab komen nanti dulu. Ada satu benda lagi sunnah Nabi SAW. Nak tahu tak? Apa dia? Nak tahu? Penonton pun nak tahu saya rasa. Ini insya-Allah kalau nak tahu kita jumpa lagi dalam segmen sunnah sana sini minggu hadapan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Komen apa tadi? Komen ni kasi ingat Nanti. Suatu ketika dalam suatu peperangan, Sayyiduna Mu'ad ibn Afra berjumpa dengan Sayyiduna Abdurrahman bin Auf dalam satu peperangan. Ya ammu, wahai pakcik, sebab mereka kecil lagi. Di kalangan yang ada di sini tentera-tentera kufar, siapa yang namanya Abu Jahal? Aku ingin bertemu dengannya. Ditanya oleh Sayyiduna Abdurrahman bin Auf, kenapa kamu bertanya sedemikian? Maka kata Sayyidina Mu'ad yang masih kecil itu, wahai pakcik, jangan kuat sangat. Saya takut saudara saya Muawwidh akan tahu apa yang saya tanya ini. Saya kalau berjumpa dengan Abu Jahal, satu antara dua. Kalau saya tidak meninggal, dia yang meninggal. Terkejut Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ini budak kecil. Walhal sebelum itu dilihatnya di sebelah kanannya Sayyidina Mu'ad ibn Afra, di sebelah kirinya saudaranya iaitu Sayyidina Muawwidh bin Afra. Sampai beliau katakan, kalaulah di sebelah kanan dan kiriku ini orang dewasa yang kuat, maka sudah tentu keduanya boleh menolong dalam peperangan ini. Tetapi dilihatnya dua-dua kecil, tapi tidak terfikir soalan ini datang daripada budak kecil. Nah, ternyata Masya Allah, kenapa demikian? Beliau katakan, kami didengarkan oleh ayah kami cerita tentang Nabi SAW, tentang sirah Nabi, tentang kehidupan Nabi, tentang orang-orang yang ada di sekeliling Nabi, dan tentang musuh-musuh yang memusuhi Nabi. Dan kami didengarkan, bermaksud diajar tentang sirah, bahawa orang yang paling kuat memusuhi Nabi Muhammad SAW adalah Abu Jahal ini. Saya nak bunuh dia sebab dia memusuhi Nabi Muhammad SAW. Budak kecil saja. Masya Allah. Demikian datang selepas itu Sayyiduna Muawwidh bin Afra. Ternyata pertanyaannya sama apa yang ditanya oleh Mu'adh tadi. Sehingga Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidak ada orang yang lebih tenang ketika itu melainkan saya. Sebab saya tahu Abu Jahal adalah orang yang sangat kuat memusuhi Islam dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang nak membunuh Abu Jahal mesti orang yang kuat juga. Kerana itu beliau rasa tenang. Akhirnya ketika berlangsung peperangan, keduanya masih ada bersama dengan Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Maka muncul kelibat Abu Jahal. Lalu Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan, hadza ammukum. Inilah yang dikatakan bahawa pakcik kamu. Keduanya Masya Allah Tabarakallah. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, aku melihat keduanya pergi dan menerkam Abu Jahal dengan pedang masing-masing, sehingga Abu Jahal terjatuh daripada kudanya. Maka dilihat keduanya Masya Allah menggunakan pedang dan membunuh Abu Jahal. Selepas jatuhnya Abu Jahal, keduanya pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Sayyidina Mu'adh mengatakan, ya Rasulullah, ini qataltu. Ya Rasulullah, aku telah membunuhnya. Demikian Sayyidina Muawwidh mengatakan, ya Rasulullah, inni qataltu. Sesungguhnya aku telah membunuhnya. Nabi bertanya kepada keduanya, aryani sayfaikuma, tunjukkan kepadaku kedua pedang kamu.
Ternyata ketika ditunjuk, maka pedang itu ada bekas-bekas darah. Maka Nabi mengatakan, "Nam, kamu berdua telah membunuh Abu Jahal." Apa yang kita pelajari daripada dua kisah ini? Ini Nabi Ismail alaihissalam dalam usia yang sangat muda sedemikian tidak takut kepada kematian kerana tahu bahawa perintah menyembelihnya yang diturunkan Allah kepada ayahnya Nabi Ibrahim adalah suruhan daripada Allah. Bermakna dia kenal. Kalau dia datang daripada Allah, bermakna Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkuasa, Allah yang mengetahui segalanya. Demikian Sayyiduna Mu'ad dan Sayyiduna Mu'awwidh itu diajar seawal usia yang sangat muda tentang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu luar biasa, walaupun dalam keadaan umur yang begitu muda, tapi semangatnya nak membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa, sampai keduanya sanggup untuk berkorban, berjuang, berjihad. Itu bermakna sanggup untuk mengorbankan jiwa raga. Tetapi ini dianggap kecil kerana berjuang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk Allah Subhanahu wa taala yang utamanya. Karena itulah hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, anak-anak kalau dibentuk dengan didikan Islam yang sempurna, diawali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita lihat anak ini akan menjadi anak yang saleh, yang akan mengembirakan kedua orang tuanya, malah masyarakatnya, malah agamanya, malah akan mengembirakan Nabi SAW. Sudah pasti kalau Nabi bergembira akan mengembirakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita kembali kepada pendidikan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, tarbiyah oleh Siti Hajar kepada Sayyiduna Ismail. Demikian didikan dan tarbiyah oleh sahabat kepada anak-anak mereka, menjadikan generasi yang sangat hebat, luar biasa. Demikian kita. Karena itu berbicara tentang pendidikan anak di dalam Islam, kalau Barat mengatakan anak itu pendidikannya bermula daripada perut. Kalau Masya Allah hubungan suami isteri, kemudian pregnant, maka ketika itu sudah muntah-muntah, maka doktor akan diagnose dan bagi tahu ya kamu mengandung. Maka ketika itu sudah dijaga makanan, sudah dijaga cara muamalah sehari-hari, barangkali sudah mula membaca buku dan sebagainya. Sebab pendidikan dalam perspektif Barat bermula apabila anak sudah ada dalam kandungan. Tetapi di dalam Islam luar biasa, pendidikan anak-anak bukan bermula di dalam kandungan, tetapi seawal mencari pasangan kehidupan, pasangan hidup. Masya Allah. Sebab itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu. Imam Malik, siapa tidak kenal Imam Malik bin Anas, Al-Imam Darul Hijrah. Allah kurniakan beliau mimpi jumpa Nabi setiap malam, luar biasa. Assalamualaikum, bertemu kita lagi. Saya Hadi dan saya Ahmad dalam segmen Bahasa Arab dalam 60 saat. Setelah sekian lama kita berehat, pada minggu ini kami akan tampilkan kepada semua bukan satu tapi dua perkataan, iaitu Barokah dan juga Rozaqah. Barokah maksudnya memberkati ataupun keberkatan. Rozaqah maksudnya memberi rezeki. Waktu bila kita guna? Kita guna perkataan ini dalam baca doa sebelum makan, iaitu Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Jadi barik lana itu perkataan dasarnya adalah barokah dan rozaqtana perkataan dasarnya adalah rozaqah. Betul. Sekarang kita dah tahu apabila kita membaca doa sebelum makan, sebenarnya kita memohon kepada Allah untuk memberkati rezeki-rezeki kita, termasuklah makan dan juga minum. Jadi kita jumpa minggu depan untuk perkataan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa.
Imam Malik, siapa tidak kenal Imam Malik bin Anas, Al-Imam Darul Hijrah. Allah kurniakan beliau mimpi jumpa Nabi setiap malam, luar biasa. Dipanggil sebagai imam dalam mazhab Asy-Syafi'i. Orang bertanya, "Ya Imam, bagaimana Tuhan boleh berada di tahap sebegini?" Beliau katakan, "Demikianlah ayahku mentarbiah ibuku, maka lahir Imam Malik." Maksudnya ayah mentarbiah maka lahir anak yang saleh sedemikian. Dan lagu mana tarbiyah? Mesti dahulu dalam proses mencari isteri. Sebab itu mencari pasangan itu adalah awal mendidik anak nanti, insya-Allah kalau dikurniakan dengan zuriat, dengan kelahiran. Itu pendidikan di dalam Islam. Sebab itu dalam mencari jodoh dan pasangan, Islam sudah bagi guideline, sudah bagi panduan. Tunkahul mar'atu li arba', li jamaliha wa li maliha wa li nasabiha wa li diniha. Fadhfar bidzatid din taribat siyadak. Dinikahi perempuan itu, ini untuk orang yang mencari pasangan isteri. Sebab biasanya lelaki mencari perempuan, bukan perempuan mencari suami. Tapi nak cari boleh, terbalik boleh. Tapi biasanya begitu. Masya Allah, dinikahi perempuan itu kerana 4 sebab. Pertama, kerana cantiknya, beautiful, the beauty. Yang kedua, kerana barangkali muka dia tak apa-apa nak lawa, tapi duit dia lawa, kerana hartanya. Yang ketiga, kerana nasab dan keturunannya. Yang keempat, kerana agamanya. Nabi pesan, fadhfar bidzatid din taribat siyadak. Cari yang ada agama, insya-Allah selamat hidupmu. Kalau ada 4 ini pada seseorang wanita itu, masya-Allah, dikatakan inilah syurga dunia. Dunia zindagi hai bahut mukhtasar, lakin akhirat zindagi hai hamisha. Masya Allah, agama yang penting sekali. Tapi bila ada plus cantik, lawa, plus punyai harta, demikian nasab keturunan yang baik, Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah suatu isyarat nanti kalau ditakdirkan punyai anak dan zuriat, insya Allah semua jadi salih. Sebab nak jadikan zuriat itu salih, mesti pak dan maknya salih dahulu. Sebab itu nanti rujuk di dalam surah Al-Kahfi, cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Perjalanan yang sangat panjang. Yang cerita yang ketiga itu ketika keduanya sampai di satu kampung dan melihat satu rumah yang hampir nak roboh, lalu didirikan semula, ditolak semula oleh Nabi Khidir alaihi salam. Rahsianya apa? Di bawah itu ada harta karun. Harta karun ini kepunyaan siapa? Kepunyaan anak yatim, 2 orang anak yatim dekat Madinah. Wa kana abuhuma salihah. Quran menyebut demikian. Wa kana abuhuma salihah. Adalah ayah kepada kedua orang tuanya adalah orang yang salih. Lalu Allah nak jaga. Sebab kalau rumah itu roboh, orang lain akan datang membina rumah di tempat itu. Nescaya harta karun itu akan dipunyai oleh tuan rumah lain. Dijaga rumah itu supaya tidak diambil harta karun itu. Bermakna nanti akan dijaga sampai kedua orang anak yatim tadi besar akan mewarisi, akan mengambil harta karun di bawahnya. Kenapa dijaga sampai sebegitu oleh Allah? Sebab ayah dan ibunya orang yang saleh. Bermakna nak dapat anak yang saleh, mak dan ayah mesti saleh. Karena itu masya-Allah, tabarakallah, Islam nakkan kita supaya anak yang saleh, hatta mohon maaf dalam hubungan suami isteri pun ada adab-adabnya. Sehingga disebut bahawa malam Jumaat itu sunat untuk hubungan yang satu itu. Kerana barakah malam itu, supaya kalau ditakdirkan
Jadi anak dengan hubungan itu insya-Allah anak yang bagus, insya-Allah zuriat yang bagus. Dan ketika mendatangi isteri ataupun suami, ada doa dan bacaannya supaya apa? Jadi nanti insya-Allah anak yang saleh. Demikian kalau anak itu masya-Allah janin, sudah nampak, sudah pregnant, sudah muntah-muntah, maka ada bacaan-bacaan yang diajar dalam Islam, umpamanya membaca surah Maryam, umpamanya membaca surah Yusuf, dan apa surah sekalipun dengan zikir, dengan salawatnya. Apa tujuan? Ini janin masih dalam perut lagi, supaya barakah, bertambah barakah, bertambah barakah, sehingga nanti 9 bulan 10 hari biasanya anak dilahirkan, masya Allah. Nanti keluar sahaja. Apa yang disunatkan di dalam Islam? Ternyata yang disunatkan adalah diadankan di telinga kanannya dan diiqamahkan di telinga kirinya. Telinga baby, bukan telinga mak baby. Diadankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa tujuan? Tujuannya supaya kalimah pertama yang didengar dan masuk di dalam pendengarannya adalah kalimah Allah, supaya dia mengenal Allah. Sebab awwaluddin ma'rifatullah. Awal dalam agama itu yang paling penting adalah mengenal Allah. Sebab orang yang mengenal, dia akan cinta. Orang yang cinta akan membuahkan taat kepada orang yang dicintainya itu. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau benar akan cintamu kepada orang yang kau cintai, pasti kamu akan taat kepadanya. Sebab orang yang mencintai orang yang dicintainya taat kepada apa yang disuruh oleh orang itu ataupun yang ditenggah oleh orang yang dicintainya. Demikian, sebab itu penting untuk kenal dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian iqamah, masya Allah. Dan jangan lupa untuk dibacakan surah Al-Qadar di ubun-ubunnya. Supaya apa nanti? Supaya diriwayatkan anak-anak yang dibaca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, baca sampai habis, jangan kepala saja, baca sampai habis. Kemudian tiup dekat ubun-ubun. insya-Allah ada riwayat menyebutkan anak ini macam mana pun degilnya nanti, insya-Allah dia tidak akan berzina. Insya-Allah. Ini secara directly ataupun indirectly sebenarnya memberi suatu sumbangan supaya tidak berlaku kes zina. Ini sudah diajar awal di dalam Islam. Tinggal lagi barangkali kita terlepas pandang. Jangan tertinggal akan perkara ini, sama ada anak kita ataupun anak orang lain. Seawal kelahirannya dibaca surah Al-Qadar di ubun-ubunnya. Ubun-ubun baby, bukan ubun bapaknya ataupun maknya. Masya Allah. Growing up, membesar, Islam ajar dengan didikan yang sempurna. Masya Allah. Baby itu macam mana tarbiyahnya? Nabi mengajar ada cara-cara untuk kita bermuamalah dengan baby itu. Seawal umurnya ketika lahir sampailah umurnya nanti 21 tahun. Ini yang disebut sebagai al-marahil at-tarbawiyah an-nabawiyah, iaitu peringkat-peringkat tarbiyah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyebutkan latifhu sab'an wa adibhu sab'an thumma sadiqhu sab'an thumma atliq lahu al-habla min al-aribi ba'da dhalik. Nabi mengajar 7 tahun yang pertama, umur 1 sampai 7 tahun, latifhu, hendaklah kamu berjinak-jinak dengannya. Marhalah ini dipanggil sebagai marhalah bermesra, berkasih sayang, bermain-main dengan budak-budak.
Walaupun dia barangkali sedikit degil, tetapi kita jangan pukul dia. Sebab kita nak supaya dia kasih dan sayang kepada kita. Nanti apabila timbul sudah kasih dan dia sudah tahu kita sangat caring dengan dia, maka dia nanti akan malu untuk melawan cakap kita bila sudah besar nanti. Maka ketika inilah sangat penting untuk didikan agama yang paling awal sekali. Jadi siapa yang mendidiknya? Di sini timbul. Gadget tidak gadget. PlayStation tidak PlayStation. Internet tidak internet. Facebook ataupun sebagainya. Karena itu mak adalah sangat penting sekali dalam marhalah ini, dalam peringkat ini. Sebab kalau hanya dibagi baby itu dengan disediakan supaya menonton akan televisyen ataupun gadget ataupun apa sahaja yang berkaitan dengannya, maka nanti akan menyebabkan anak itu pemikirannya hanya kepada itu tapi tidak kepada agama. Gadget itu tidak ada perasaan, hadirin hadirat, tapi ibu Masya Allah ada ihsas, ada perasaannya. Karena itu kalau tidak ada kawalan daripada ibu, nanti takut dia sayang kepada PlayStation-nya daripada sayang kepada ibunya. Dia sayang kepada Angry Bird-nya daripada ibunya. Karena itu jaga-jaga. 1 tahun sampai 7 tahun. Daripada 7 tahun kepada umur 14 tahun, itu adalah untuk kita mentakdib dan untuk kita mentarbiyahnya. Ajarkan dia adab, disiplinkan dia. Kalau perlu memukul, silakan pukul. Allimu auladakum as-salah wa hum abna 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa fariqu bainahum fil madaji'. Ajar anak kamu solat ketika umur mereka 7 tahun tadi. Kalau mereka tidak mau solat, piak pukul dia. Bukan pukul balas dendam, tapi pukul untuk mengajak dia. Sambil pukul Bismillahirrahmanirrahim, tapi jangan pukul dengan kayu golf ataupun dengan penyapu, tapi pukul dengan rotan yang sesuai dengan umurnya. Dan wafarriqu bainahum fil madaji', hendaklah pisahkan antara yang lelaki dengan perempuan di tempat tidur mereka. Ini jangan dilepas pandang, sebab nanti kalau tidur sekali ditakuti akan ada yang disebut the degree of itchiness. Akan timbul rasa miang dan rasa yang berlawan dengan jantinanya. Faham maksud saya? Nanti dia takut, nanti perasaan itu akhirnya berlaku sumbang mahram. Na'udzubillah min dzalik. Umur yang sebegini sangat penting sekali. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan salah untuk kita bagi mereka gadget ataupun apa sahaja untuk mereka dapat informasi ataupun dapat tahu dengan hubungan luar. Tetapi itu bukan suatu kemestian. Bermakna kalau kita tidak sediakan semua perkara itu, bukan bermakna kita gagal dalam cara mentarbiyah. Lihat sahaja ulama-ulama dahulu, hatta di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, zaman datuk nenek kita, orang alim ulama, tak ada pun yang namanya gadget. Tapi masya-Allah tabarakallah, jadi orang ulama besar dalam kehidupannya, orang yang saleh dan memberi manfaat kepada masyarakatnya. Pun begitu, kita tidak katakan dengan adanya peralatan dan gadget yang baru sebegini bermakna tidak boleh, haram, tidak, bukan haram secara mutlak, tetapi mesti dikawal dan mesti dibagi tahu akan kebaikan dan keburukannya. Kita risau hadirin hadirat kes-kes yang berlaku sekarang ini, masya-Allah. Budak darjah 1 lagi tera daripada kita.
Nah, Masya Allah, tambah lagi kalau dalam gadgetnya itu ada wifi, ada apa sahaja yang boleh mereka tengok dengan download kan, tengok gambar pelik-pelik kan, video pelik-pelik kan, sudah Masya Allah. Kerana budak-budak kalau lihat perkara ini di awal usianya, ini akan mencorakkan nanti pemikirannya. Kerana itu para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in tidak disibukkan dengan benda ini, tetapi dengan perkara-perkara agama. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak ada gadget-gadget seperti ini. Beliau khatam Quran dan hafal ketika umurnya 7 tahun. Ketika umur beliau 11 tahun, Imam Syafi'i sudah khatam kitab Muwatta karangan Imam Malik yang ribuan hadis di dalamnya. Ketika umur beliau 15 tahun, gurunya memberi kebenaran untuk beliau berfatwa. Bukan senang untuk berfatwa, mesti alim bahasa Arabnya, usul fiqhnya, qawaid fiqhiyahnya, mesti alim dengan keadaan semasanya, mulim dengan segala ulum syar'iyah itu, baru boleh berfatwa. Umur 15 tahun, luar biasa. Kerana apa? Tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu, tetapi dengan ilmu, dengan tarbiyah, dengan khasyah, dengan khusyuk, dengan tadallul, dengan inkisar, tarbiyah daripada ibu, daripada guru-guru, orang-orang yang salih ketika itu. Maka peringkat yang kedua ini, umur 7 tahun sampai 14 tahun, ini adalah peringkat yang sangat krusial. Tarbiyah mesti betul, barulah nanti anak akan jadi orang yang baik. Kalau di peringkat ini sudah salah, takut-takut nanti untuk menghadapi hari yang hadapan, maka anak itu menjadi bingung pada diri sendiri. Kadang-kadang berlaku padanya the crisis of identity. Dia tidak kenal siapa dirinya. Walhal umur sebegitu mesti sudah tahu dia seorang Islam, dia seorang yang mukmin, dan dia seorang yang ada tanggungjawab pada Tuhannya, tanggungjawab pada orang tuanya dan pada agamanya. Umur 14 sehingga 21 tahun, umur ini adalah umur untuk kita berkawan, musahabah, murahaqah dengan anak kita. Nah, jangan dikongkong sangat. Silakan saya mengawalnya, tapi jangan dikongkong, dan silakan untuk benarkan mereka berkawan, tetapi awas, siapa kawannya akan mencorakkan siapa dirinya. Ada pepatah menyebut, tell me what you read, I will tell you who you are. Habaq mai pada saya apa yang kamu baca, saya akan bagi tahu pada kamu siapa kamu. Sama. Habaq mai pada saya siapa kawan kamu, saya akan habaq mai siapa kamu. Kerana kawan akan mencorakkan kawannya. Lihat siapa kawan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi SAW. Siapa kawan kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Zaid ibn Harithah, Masya Allah, tabarakallah. Keduanya Sayyidina Ali dan Sayyidina Zaid bin Harithah ditarbiyah oleh Nabi di dalam rumah baginda Al-Madrasah An-Nabawiyah. Kita lihat kepribadian dan kewibawaannya sangat luar biasa. Karena itu Nabi mengatakan, "Tsumma atliq lahu al-habla 'ala al-gharibi ba'da dhalik." Selepas umur 21 tahun, maka lepaskanlah anak itu kalau dia sudah boleh jaga dirinya. Tetapi kita bincangkan pada umur seawal tadi, anak-anak itu tidak mengapa kalau dikasarkan sedikit, tetapi untuk mentakdib dan untuk mentarbiyahnya. Nah, karena peringkat ini jangan sampai kita menyesal nanti anak menjadi kasar, anak menjadi tidak dengar, anak menjadi melawan yang disuruh oleh ayah dan ibu. Kerana di awal tadi kita tidak berkeras, kalau yang baik kita tidak mentarbiyahnya dengan baik. Dan itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mentarbiyah anak-anak itu. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikut dan dapat menghasilkan generasi-generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama,
Yang kedua, sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, kasih kepada emak dan ayah ibunya serta gurunya. Maka jika ada ini dalam diri anak-anak, masya-Allah tabarakallah, sehingga Nabi ingatkan, allimu auladakum thalatha khisalin hubba nabiyyikum wa hubba ahli baitihi wa qira'atul Quran. Ajar anak-anak kamu supaya cinta kepada Nabi kamu, cinta kepada ahlul bait Nabi, keluarga Nabi, dan membaca Al-Quranul Karim seawal umur mereka. Kalau ini boleh kita realisasikan dengan cara gadget pun tidak mengapa. Perisian yang ada dalam gadget itu semua cerita tentang Nabi umpamanya. Kalau ada kisah tentang Nabi, kisah tentang ahlul bait, cinta kepada ahlul bait Nabi, termasuk ummahatul mukminin radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Demikian mungkin gadget itu diisikan dengan perisian membaca Al-Quranul Karim, dengan lantunan Asmaul Husna, zikir-zikir yang membina jiwa, maka itu tidak mengapa. Bermakna kita tidak menolak akan teknologi, tapi kita gunakan teknologi dan sesuatu yang moden itu ke arah untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita ilmu dan memberikan kita panduan dalam mendidik anak-anak kita sekaliannya. Hadirilah majlis-majlis ilmu yang memperkatakan tentang cara mentarbiah anak di dalam Islam. Bukan hanya 1-2 majlis, beberapa majlis, supaya apa? Kita mendapat input yang berguna dan kita bukan hanya mendengar untuk hawa telinga kita, tapi kita praktikkan dalam kehidupan kita, dalam mentarbiah anak-anak yang kita sayangi ini, yang merupakan adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti anak kita termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u la." Apabila mati, meninggal anak Adam itu terputus akan amalannya melainkan 3. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.